Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Tuan Pengerusi dan semua ahli kuasa masjid, Tok Imam, Tok Nila, seterusnya jemaah semua. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjat banyak-banyak kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala, kerana dengan limpah rahmat dan hidayah daripada Allah Ta'ala, maka pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama kita hadir ke masjid ini, untuk sama-sama kita melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Dan kita juga bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih pilih kita untuk berada dalam satu majlis ilmu yang sangat besar fadilat dan kelebihannya. Ahli jemaah semua, disebut di dalam surah Al-Hadid, Allah Ta'ala telah berfirman, Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura
Maksudnya, ingatlah ketika mana orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan, mereka panggil orang mukmin lelaki, mereka panggil orang mukmin perempuan. Mereka kata, "Unzuruna naktabis min nurikum." Wahai orang mukmin, tunggu kami sekejap, kami nak tupas kaki cahaya kamu. Lalu Allah Ta'ala telah merintahkan seorang malaikat membuat pengisytiharan. Maka kata malaikat ni, kembalilah kamu ke dunia sana. Kalau kamu nak mencari cahaya, maka kamu kena kembali semula ke dunia sana. Di sanalah kalau kamu nak mencari cahaya. Jadi ada jemaah semua, ini merupakan dialog, merupakan perbualan di antara orang munafik dengan orang mukmin yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid, di mana perbualan atau dialog ini berlaku ketika mana manusia semua sedang sibuk melintasi titian siratal mustaqim. Jadi yang jemaah semua, orang munafik ini oleh kerana mereka tidak ada cahaya, oleh kerana mereka tidak ada cahaya, maka mereka berbincang sama mereka. Jadi mereka katakan kita semua ni tidak ada cahaya. Dengan sebab kita tidak ada cahaya, maka kita tidak boleh menaiki titian siratal mustaqim. Kita tidak boleh meniti di atas titian siratal mustaqim. Kerana syarat nak melintasi ataupun berjalan di atas titian siratal mustaqim ni, dia kena ada cahaya. Siapa-siapa tidak ada cahaya, kalau dia meniti juga di atas titian siratal mustaqim, dia mesti jatuh dalam neraka. Jadi oleh kerana orang munafik ni tidak ada cahaya, maka mereka berbincang sama-sama mereka. Hasilnya mereka kata, macam inilah kita minta tolong orang mukmin. Jadi bila orang munafik ni tengok orang mukmin ni ada cahaya, boleh niti di atas titian siratal mustaqim molek-molek, maka orang munafik kata begini, kita pergi jumpa orang mukmin lah, kita minta tolong orang mukmin. Lagu mana caranya? Kita tupas kaki cahaya mereka. Maka dengan sebab itulah orang munafik pun panggil orang mukmin. Orang munafik kata, wahai orang mukmin, tunggu kami sebentar lah, kami nak tupas kaki cahayamu. Kami tidak ada cahaya. Dengan sebab kami tidak ada cahaya, maka kami tidak boleh meniti di atas titian siratal mustaqim. Jadi bila orang munafik ni dia minta tolong orang mukmin, maka Allah Ta'ala perintah seorang malaikat buat pengisytiharan. Malaikat kata, wahai orang munafik, kalau kamu nak cari cahaya, maka kamu kena berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hantar kamu balik semula ke dunia sana. Di sini mungkin tempat nak cari cahaya. Jadi ahli jemaah semua, pada masa itu akhirat tidak akan bertukar kepada menjadi dunia. Tidak bertukar kepada dunia dah. Jadi ahli jemaah semua, Imam Ibn Katsir sebut dalam kitab tafsir dia, dia kata siapa-siapa yang pernah mengucap 2 kalimah syahadat masa dia duduk di atas muka bumi ni, masa dia duduk di atas dunia ni, dia pernah mengucap 2 kalimah syahadat, dengan kata lain dia mati sebagai seorang Islam, maka di pada masa besok bila dia dibangkit, dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia ada cahaya. Maknanya di akhirat kita, di pada masa esok kita dah tahu dah, kalau orang ada cahaya tu, cahaya tu orang mukmin tu, orang Islam tu. Kalau tidak ada cahaya, bukan orang Islam, orang kafir. Dan Rasulullah cerita, Rasulullah kata cahaya antara umat aku ni tak sama. Jadi Rasulullah kata ada umat aku ni, diandalkan kalau dia berada di Mekah, cahaya yang terbit daripada tubuh dia tu membaca sampai ke Madinah. Jadi jarak di antara Mekah dan Madinah ni sejauh 380 km. Lebih kurang kita, lebih kurang Kota Baru Kuala Lumpur ni jemaah semua. Dan Rasulullah kata ada di antara umatku, diandalkan kalau dia berada di Mekah, cahaya tu membaca sampai ke Adnan,
Bahasa Arab dia panggil Adnan, lalu dia panggil Eden. Eden ni suatu tempat yang terletak di Yaman, di mana jarak dia dengan Mekah lebih kurang 1000 km. Jadi ulama kata berdasarkan kepada hadis ini, Rasulullah nak ceritanya cahaya di antara umat dia ni tak sama, bergantung kepada amalan masing-masing. Jadi cahaya ni menggambarkan amalan kita. Siapa banyak ibadah, maka dia akan banyak cahaya. Siapa sikit ibadah, maka sikit cahaya dia. Jadi ahli jemaah semua dari hadis ni jelas pada kita Rasulullah yang ada umat dia duduk Mekah sampai di Madinah. Cahaya hok tubik daripada tubuh dia sejauh 320 km. Hok seorang lagi pula sampai 1000 km. Daripada sini kita boleh ambil pengajaran ataupun kita boleh baca dah. Kita boleh buat kesimpulan bahawa orang hok cahaya dia membaca sampai ke Eden ni lebih banyak ibadat dia, lebih banyak pahala dia berbanding orang yang cahaya dia membaca sampai ke Madinah. Jadi ulama kata gitulah. Di akhirat kelak ada orang sampai 1000 km cahaya membaca daripada tubuh dia. Ada orang 800 km, ada orang 500 km, ada orang 50 km, ada orang 5 km, ada orang 5 meter, ada orang sama sedak dah tubuh. Ada orang cahaya tubik daripada tangan kanan sahaja. Ada orang cahaya tubik daripada tangan kiri sahaja. Ada orang cahaya tubik daripada kaki kanan sahaja. Dan ada orang cahaya tubik daripada kaki kiri sahaja. Bergantung kepada amalan masing-masing yang jemaah semua. Dan Rasulullah sebut dalam hadis, Rasulullah kata, orang paling sedikit sekali cahaya dari kalangan umatku, cahaya itu hanya tubik daripada ibu jari kaki. Orang paling sikit sekali cahaya itu tubik daripada ibu jari kaki. Orang dia panggil sikit sekali cahaya. Rasulullah kata dah lah cahaya itu sikit. Rasulullah kata tafi amarratan wa yaqidu ukhra. Dalam keadaan cahaya dia itu sikit, tubik daripada ibu jari kaki. Cahaya ni pula kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Macam api lilin. Bila kena, bila lagi bagi tiup dah kuat mampu. Kita pun cocok balik, hidup balik. Gitulah seolah-olahnya. Jadi apa guna cahaya dalam jemaah semua? Cahaya ni kegunaannya adalah untuk kita jalan di atas titian siratul mustaqim. Jadi kaedah dia, siapa-siapa ada cahaya, dia tak akan jatuh dari neraka walau sikit. Lagu mana cahaya dia. Siapa-siapa tidak ada cahaya, dia akan jatuh dari neraka. Jadi ahli jemaah semua, kalau orang itu cahaya sampai 1000 km, jauh, cahaya membaca daripada tubuh sampai 1000 km, maka orang ini boleh jadi dia cepat berjaya berdiri di atas titian siratul mustaqim. Jadi kalau cahaya tubik ku ibu jari kaki ke ahli jemaah semua, orang lama benar. Jadi Rasulullah sebut dalam hadis, Rasulullah kata, umat aku hak cahaya dia tubik daripada ibu jari kaki ni merupakan orang yang paling lama sekali berdiri di atas titian siratul mustaqim untuk sampai ke syurga. Dia paling lama sekali. Kira cahaya sikit. Jadi Rasulullah kata orang ni dia terpaksa berdiri di atas titian siratul mustaqim memakan masa 25,000 tahun baru sampai ke syurga. Dia paling lewat sekali yang jemaah semua. Apa? Sebab tadilah dah lah cahaya sikit, kadang-kadang mampu, kadang-kadang hidup. Rasulullah kata bila hidup dia lakas-lakas. Bila cahaya tu mampu dia berhenti. Bila hidup dia lakas-lakas. Bila mampu, bila cahaya tu mampu dia berhenti. Maka dengan sebab itulah dia terpaksa berdiri di atas titian siratul mustaqim memakan masa 25,000 tahun untuk sampai ke syurga. Sebab itulah jemaah semua, Islam ajar kepada kita jangan buat dosa, buat pahala saja. Sebab apa? Sebab esok dia akan kontra dosa dan pahala. Kalau kita kata kita ada 1 juta pahala, tiba-tiba dosa 990,000, jadi 1 juta tolak 990,000, tinggal 10,000. Bila tinggal 10,000 pahala kita, sikit cahaya kita. Bila sikit cahaya kita, maka lama kita terpaksa berdiri di atas titian siratul mustaqim. Sebab itulah kita jangan kira dalam masalah ibadah ni, dia duk berasa cukup, dia duk berasa banyak, jaga yang jemaah semua. Jadi kaedah dia, siapa dia paling banyak cahaya, maka dia lah orang paling cepat
berjaya meriti di atas titik siratal mustaqim. Dan siapa paling sikit cahaya, maka dia paling slow, paling lambat untuk sampai ke syurga. Sebab itulah ahli jemaah semua, Islam lari kita buat dosa, buat pahala saja. Dan disebut dalam hadis ahli jemaah semua, Rasulullah bersabda, atadruna manil muflisu fikum. Rasulullah tanya pada sahabat dia, wahai sahabatku, bu tahu tak siapakah dia orang muflis? Siapa dia gak orang berkeraksi? Jadi sahabat kata, al-muflisu minna balla dirhamalah wala bata'a. Sahabat kata, orang muflis ni definisi dia, pengertiannya setakat kami tahu ialah balla dirhamalah wala bata'a. Orang tidak ada duit dan tidak ada goskara. Tidak ada duit, tidak ada harta, selas pinggir lagi semua. Tidak ada duit, tidak ada harta benda, selas pinggir. Itulah maksud berkeraksi yang kami tahu. Itulah maksud definisi muflis yang kami tahu. Lalu Rasulullah kata, al-muflisu minkum mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa kaza wa kaza. Rasulullah kata gini, dia kata, berkeraksi yang sebenar mengikut pahala Islam ialah siapa-siapa yang datang menghadap Allah Ta'ala di akhirat kelak dengan membawa banyak pahala. Dia bawa pahala sembahyang, dia bawa pahala keluar zakat, dia bawa pahala baca Quran, dia bawa pahala tahajud, dia bawa pahala pergi Mekah, pergi haji Mekah, dia bawa pahala buat umrah. Banyak pahala dia bawa ketika mana menghadap Allah Ta'ala. Tapi dalam gitu kata Rasulullah, dalam keadaan dia bawa pahala, dia bawa juga dosa. Apa dia dosa? Di antara Rasulullah sebut, qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa kaza wa kaza. Dalam keadaan dia bawa pahala sembahyang, pahala keluar zakat, pahala haji, pahala umrah, macam-macam pahala dia bawa. Dalam masa yang sama dia buat juga dosa masa hidup di atas dunia. Apa dia? Di antaranya dia caci orang tu, dia caci orang ni. Dia kata orang tu, dia kata orang ni. Dia bunuh orang tu, dia bunuh orang ni. Dia kata lain, di antara dia gopak orang tu, dia gopak kau orang, dia deki kau orang tu, dia deki kau orang, dia tak bayar hutang orang, dia curi hak orang. Maka sebab tu orang ni mesti dibicarakan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ahli jemaah semua contoh salih ahli jemaah semua. Salih ni dibicarakan di hadapan Allah Ta'ala. Tiba-tiba muncullah seorang lelaki bernama Bakar. Bakar kata, Assalamualaikum Salih. Salih kata, Waalaikumsalam. Bakar kata, mu kenal tak aku ni Salih? Salih pun kata, oh aku ingat, mu ni Bakar yang bakar aku ni. Jadi aku mari ni, kita jumpa di akhirat ni sebab aku nak tutup dengan mu ni. Bu atas dulu bu pinjam duit aku 100,000. Dan sebelum daripada mati bu tak minta halal dengan aku. Jadi hari ni aku bagi nak tutup hutang aku 100,000 ni. Bu kena bayar Salih kut mana-mana pun hari ni. Salih pun kata, wahai Allah Ta'ala, aku nak bayar lagu mana ni. Di akhirat bukan dunia ni. Jadi kata Allah Ta'ala, wahai malaikat, bu ambil 50% pahala Salih, buwi ke Bakar, tinggal 50% lagi. Duduk tak lama, keluar pula seorang lelaki bernama Semai. Semai kata, Assalamualaikum Salih. Salih kata, Waalaikumsalam. Semai kata, mu kenal aku ni Salih? Salih kata, kenal, tak ada apa lah pula lah, tak ada Bakar di Semai pula. Semai kata, mu Salih atas dia dulu, butai aku sampai tepuk aku. Dan sebelum daripada membati, mu tak minta halal dengan aku, mu tak minta maaf dengan aku. Jadi mu kena bayar hari ni, kata Semai. Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, mu ambil 50% pahala baki pahala Salih, buwi kepada Semai. Kosong, zero dah. Bila zero, tiba-tiba muncul pula dolar. Dolar kata, Assalamualaikum Salih. Salih kata, Waalaikumsalam. Tak ada apa lah. Dolar pula bagi, dia kata, aku zero dah pahala ni. Dolar kata, wahai Salih, mu atas mu rogo anak aku. Dan mu lepas mu rogo, mu lari perak takut. Aku cari tak jumpa mu. Jadi sebelum daripada mu mati, mu tak minta maaf dengan aku. Jadi hari ni aku nak tutup dengan mu ni, mu kena bayar Salih. Jadi Salih kata, wahai Allah Ta'ala, aku nak bayar lagu mana aku dah zero dah ni. Tak ada 5 korak dah pahala aku. Lagu mana aku nak bayar, wahai Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, mu ambil 50% dosa mutlak atas kepala Salih.
Rasul kata summa turiha fid dari. Dengan sebab tu Saleh pun dimasukkan ke dalam neraka. Ni. Jadi ulama kata dua jenis golongan orang yang tidak ada cahaya di akhirat kelak. Yang pertama orang berkreasi. Orang yang pahala, yang dosa lebih banyak daripada pahala. Maka sebab tu jemaah semua kita kena banyak atas dunia di pahala. Sebab tu kita baca sejarah lagu mana orang dulu Ibn Abu Hanifah 40 tahun tak tidur malam. Apa? Sebabnya sembahyang sunat 2 rakaat tapi 30 juz. Setelah Isya sampai subuh. Tiap-tiap malam 40 tahun tak tidur malam. Apa dia buat lagu tu? Sebab dia dapat. Dia tahu akhirat di lagu mana. Kita lepas sembahyang sedap buah masuk ke dalam kopi, tak ada berasa bersatu. Sebab kita tak tahu lagu mana akhirat ni. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut segala kepada aku ni ialah para ulama. Sebab ulama dia tahu, dia baca kitab, dia baca kitab, dia tahu rahsia akhirat tu lagu mana. Maka sebab tu dia takut pada Allah Taala lebih daripada orang jahil. Jadi sebab itulah kita jangan bahasa pelik. Imam Syafi'i baca Quran 30 juz sehari tak. Dan kalau kita baca sejarah biasa, kalau kita baca kitab Sifatus Safwah karangan Imam Al-Jazari, karangan Ibn Jauzi, disebut dalam kitab dia bagaimana kisah-kisah ulama dulu biasa tak tidur malam 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apa sebab takut pada Allah Ta'ala, sebab sibuk buat ibadah ni semua. Jadi kita ni tak ada sekarang sebab kita berasa kita tak nampak akhirat. Dan kita banyak tak tahu akhirat, dan sebab tu kita pun tak apa ambil berat. Kita tidak gandakan amalan kita, kita tidak banyak sedekah kita. Jadi ada juga sebut, sebab tu Rasulullah sarankan kepada kita sebelum kita mati, cara supaya kita ni banyak pahala. Walaupun kita mati, maka pahala akan sentiasa masuk dalam akaun kita. Maka dengan sebab tu kita banyak cahaya. Rasulullah ajar kita, idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan inqata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Rasulullah kata bila mati seorang anak ada, terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Jadi ulama kata sedekah jariah ni secara logiknya, secara mudahnya, ini memberi keistimewaan kepada orang yang banyak duit, orang korporat. Orang-orang yang banyak duit dia kena guna ni. Keistimewaan buat sedekah jariah, bukan dia banyak duit. Kemudian Rasul kata au ilmi yuntafa'u bihi, ataupun orang yang ada ilmu, di balik ilmu tadi boleh beri manfaat kepada dia. Jadi kalau kita bukan seorang korporat, kita kena guna kelebihan kita ni seorang ulama. Sebab tu biasa kalau orang itu korporat, dia bukan ulama. Kalau dia ulama, dia bukan korporat biasa lagu tu. Tak. Jadi kalau dia bukan seorang ulama, kalau dia bukan seorang korporat, dia sebagai seorang ulama, dia kena guna kelebihan. Dengan dia banyak ilmu, dia buka pondok, dia belajar tiap-tiap mana. Tak. Jadi dia laburkan ilmu dia sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Gunakan masih ada sebaik mungkin supaya ilmu dia tu akan menjadi jariah untuk dia lepas dia mati. Kalau kita bukan seorang ulama, kita bukan seorang korporat, kita kena guna kelebihan anak. Awwalus salih yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua-dua ibu bapa dia. Jadi al jemaah semua kita kena ejah. Kalau kita ada 10 orang anak, biarlah anak kita tu hafal Quran. Anak kita jadi ulama. Di mana anak ni boleh bantu kita. Jadi bukan saja anak, ulama walaupun dia sebut anak dalam ni, ulama sebut termasuk kata anak cucu kita, cicit kita, ciak kita. Jadi kalau anak kita besar-besar tak ada ustaz, anak saya di kerja belakang tu. Semua profesor, tapi profesor bukan bidang agama. Jadi cucu tarbiyah cucu yang jadi juh, dia jadi ulama. Jadi dan ulama sebut, dia kata termasuk kata doa ni, maksud doa di sini ialah anak dia ataupun cucu bila dia buat ibadah, dia tak payah dia sampai ke pahala kepada ayah dia, mak dia, secara otomatik pahala sampai. Itu kelebihan anak soleh. Cucu soleh, anak soleh, dia buat saja ibadah, apa saja ibadah dia buat, secara otomatik sampai kepada mak dia, ayah dia, tok dia, tok ayah dia, sampai ke atas. Itu kelebihan dia jemaah semua. Jadi ini di antara cara kita nak banyak cahaya di akhirat kelak melalui 3 amalan dia jemaah semua. Okey. Rasul kata hatta ila sirati tafi'a nurul munafiq. Rasul kata kalau orang itu orang munafik, tadi Rasul sebut siapa dia mati sebagai seorang Islam di akhirat kelak, dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia ada cahaya.
Tapi Rasul kata kalau dia orang munafik hantantaha ila sirati tafi'a nurul munafik. Kalau dia dibati sebagai seorang munafik, bila sampai dekat titik sirat mustaqim, maka Allah Ta'ala bakal bagi musibah, padam cahaya akan keluar daripada tubuh dia. Sebab itulah ulama kata siapa-siapa mati sebagai seorang munafik, dia kena masuk neraka. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Maksudnya Allah Ta'ala telah buat janji yang menakutkan kepada orang munafik lelaki, kepada orang munafik perempuan, kepada orang kafir nar jahannam, iaitu neraka jahannam, di mana mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat ni jelas royak kepada kita bahawa siapa mati sebagai seorang munafik, maka dia kena masuk neraka. Kalau dia munafik dari segi akhlak, dari segi perangai, masuk neraka dulu, lepas tu baru masuk syurga. Kalau dia munafik dari segi akidah, dia akan jadi macam Abdullah bin Ubay bin Salul, kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Jadi Rasul kata bila dia mati sebagai seorang munafik, bila sampai dekat titik siratul mustaqim, mampu cahaya daripada tubuhnya. Ini cara orang munafik masuk neraka oleh jemaah semua. Walaupun sebelum ni dia banyak cahaya, tapi tak sebab dia seorang munafik lagu tu, bila sampai dekat titik siratul mustaqim tu mampu cahaya. Bila dia tidak ada cahaya, dia tak boleh lihat titik siratul mustaqim. Bila tak boleh lihat titik siratul mustaqim, maka orang munafik bermusyarat. Dia orang munafik bukan sikit, banyak lagi jemaah semua. Dia bermusyarat sama-sama mereka, lagu mana solution, lagu mana penyelesaian kita, lagu mana kita nak di atas titik siratul mustaqim ni. Puak kita tak ada cahaya belaka. Tebing kita naik juga mesti jatuh dari neraka. Lagu mana cara? Lalu Quran cerita, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lillazina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Jelas Quran sebut, ya, orang munafik lelaki, orang munafik perempuan, bila mereka sapa dekat titik siratul mustaqim, mereka tidak ada cahaya. Bila tidak ada cahaya, mereka pun panggil orang lelaki, mereka panggil orang mukmin perempuan, mereka kata unzuruna naqtabis min nurikum. Hei orang mukmin lelaki, hei orang mukmin perempuan, tunggu kami sekejap. Tunggu kami sekejap, kami nak tumpas kaki cahaya kamu. Puak kami tak ada cahaya belakang ni, tolonglah. Kalau kami naik juga titik siratul mustaqim, kami akan jatuh dari neraka. Masa atas duduk pakat balas orang mukmin, dah akhirat baru dia minta tolong. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Lalu mereka kata, kalau kamu nak cari cahaya, kamu kena kembali ke dunia sana, maka di sana kamu kena mencari cahaya. Sebab itulah jemaah semua kita masa duduk atas muka bumi Tuhan, kita kena betul-betul takut kepada sifat munafik. Jangan kita masuk dalam golongan orang munafik. Dalam jemaah semua, sahabat ni sangat takut pada sifat munafik. Contoh Sayyidina Umar ni jemaah semua, kita baca dalam sejarah, Sayyidina Umar ni dekat nak wafat, dekat nak mati ni jemaah semua, bila ditikik oleh Abu Lu'lu', kalau tidak silap 13 tikember aku rasa, dia ditikik oleh Abu Lu'lu', jadi 13 lomba tubuh. Masa sebaik sungguh dia, sebab tu dia rebah. Bila dia rebah, maka mereka cerita orang panggil doktor bagi cek Sayyidina Umar ni. Doktor pun bagilah. Doktor bagi nak cek setara mana parah dia. Tikember kata pekerjaan Sayyidina Umar ni. Bila doktor bagi, doktor minum susu. Mula-mula doktor minum susu. Bila Sayyidina Umar ni minum susu, masuk susu yang bau tobik. Doktor kata begini, nanti kita makan pula. Dia kata hak cair tobik, kita terang pula hak kerah. Kalau kita kombinasi lah, makan roti pula lagu mana. Bila Sayyidina Umar makan dia hak kerah, tobik juga. Jadi doktor kata, wahai Sayyidina Umar, kalau begini keadaan ibu, kalau begini kecederaan ibu, bem-bembu ni tak ada peluang dalam hidup. Tengok kepada keadaan ibu, dia ada kata ibu tak ada peluang dalam hidup, tak lama lagi ibu akan mati. Maka oleh kerana tu, wahai Sayyidina Umar, kalau kamu nak besar-besar lah, kalau kamu nak berwasiat lah. Dan kalau kamu ada hajat besar, buayat kepada dia, hajat besar kamu yang belum terlaksana, hak mana musakut tu buayat lah, insyaAllah kami akan tunaikan hajatmu. Lalu kata Sayyidina Umar gini, dia kata, hajat aku yang pertama je, aku nak minta bagi pagi Huzaifah Ibnu Yaman. Bagi Huzaifah bagi jumpa aku. Jadi Huzaifah pun dipanggil bagi jumpa Sayyidina Umar. Huzaifah dia jumpa semua, dia merupakan ashabus sirri.
Dia panggil sahabat yang pakar dalam ilmu tasawuf. Sayyidina Umar ni dia tidak pakar dalam ilmu tasawuf, dia pakar dalam ilmu fiqh dan ilmu tafsir. Kita baca sejarah, disebut dalam sejarah Sayyidina Umar ni dia tafsir surah Al-Baqarah 8 tahun baru habis. Tu duk ayat dia ahli dalam bab tafsir ni. Tapi dia tidak ahli dalam ilmu tasawuf. Tu hebat lagu tu manusia ni. Baca ulama Allah ni lah dak hak dia ahli bahagian fiqh. Dak. Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli pakar dalam ilmu hadis. Ibn Nawawi pakar dalam ilmu fiqh. Tak sama begitulah sahabat. Tu hebat tak serupa. Bila Huzaifah mari dia jumpa semua. Bila Huzaifah mari jumpa Rasul, mari jumpa Sayyidina Umar. Tiba-tiba Sayyidina Umar tanya. Tengoklah jumpa semua soalan dia. Padahal Sayyidina Umar ni sebagaimana semua kita tahu merupakan 10 orang sahabat yang pertama yang diberi jaminan syurga oleh Allah Taala. Macam mana dalam keadaan dia diberi jaminan syurga oleh Allah Taala? 10 orang pertama dia boleh tanya soalan kepada Huzaifah, dia tanya lagu mana? Dia kata, wahai Huzaifah, setakat buduk saya dan Rasulullah, buduk perapat dan Rasulullah, buduk bersahabat karib Rasulullah, buduk bisik benda rahsia dan Rasulullah. Aku nak tanya, bukan boleh ke aku berjaya duk kelik? Buat betul. Bukan doyak benda sebenar. Berkata benda walaupun pahit. Aku nak tanya sepanjang buduk saya dan Rasulullah ni, duk bisik benda rahsia dan Rasulullah, aku nak tanya muaji dok dengar Rasulullah sebut nama aku bersama dengan golongan orang munafik. Tengok. Dia boleh tanya soalan itu. Dia 10 orang pertama dah diberi jaminan syurga oleh Allah Taala. Dekat nak mati dia boleh tanya soalan lagu tu. Nak ayat bila jemput semua. Puak kita sebut 1000 kali pun tak degi sikit rambut jemput semua dah. Munafik. Tak nak berasa sekarang tengok. Bila Sayyidina Umar tanya gitu, Huzaifah tiap Huzaifah. Menangis Huzaifah. Terharu. Kalau tidak silap Huzaifah ni termasuk di kalangan orang, di kalangan 10 orang pertama diberi jaminan syurga oleh Allah Taala. Jadi Huzaifah berasa teruja, rasa terharu. Macam mana setahun Sayyidina Umar ni, setahun dia yang telah diberi jaminan syurga oleh Allah Taala, yang merupakan 10 orang pertama pula tu boleh tanya soalan ini kepada aku. Aku tak sampai tahun ni. Boleh. Tiap Huzaifah. Lalu Huzaifah kata demi Allah Sayyidina Umar, sepanjang aku bersama Rasulullah, sepanjang Rasulullah duduk bercerita kepada aku rahsia-rahsia manusia, aku tak pernah dengar Rasulullah sebut nama kamu bersama dengan golongan munafik. Tengok. Nak ayat lagi masuk. Takut. Sahabat pada sifat munafik. Dan salah satu sifat munafik yang kadang-kadang kita tak perasan lagi semua, iaitulah bila kita tinggal sebagai jemaah. Ini antara benda penting yang jemaah semua. Jadi kadang-kadang kita ni bila sebut sebagai jemaah kita rasa lekeh, rasa leweh. Sebab apa? Sebab sebagai jemaah ni fardu kifayah. Memang ulama kata sebagai jemaah ni kalau kita tengok dia sudut ilmu fiqh memang lekeh lah. Sebab fardu kifayah. Bila fardu kifayah tak bagi pun tak dosa. Tapi bila kita tengok daripada sudut ilmu tasawuf, berat. Berat lagu mana? Berat tak berat je. Rasulullah panggil orang tak baik sebagai munafik. Dalil je Rasulullah sebut dalam hadis an-nifaq bal sami'a munadi Allah yunadi ila salati fala yujibhu. Rasulullah kata orang munafik ni, kemunafikan ni ataupun orang munafik ni adalah orang dia dengar orang bel. Dia tinggal tepi surah, tinggal tepi masjid, tinggal tepi balasah, tinggal tepi musalla. Dia dengar orang bel tapi dia tak baik sebaik pun kalau balah. Rasulullah kata itulah orang munafik. Jadi kita kena faham istilah munafik ni tak ada dalam kitab fiqh. Gaji sampai mati sampai kiamat tak akan jumpa istilah munafik ni. Kenapa? Kerana istilah munafik ni hanya ada dalam kitab tasawuf saja dalam jemaah sebut. Dalam ilmu tasawuf ada istilah munafik. Jadi sebab itulah jemaah bila Rasulullah kata orang tak baik sebagai jemaah munafik, maka tak ada seekor buta sahabat hak berhali tinggal sebagai jemaah di zaman Rasul masih hidup. Lebih-lebih lagi dalam hadis lain Rasulullah sebut, Rasulullah kata iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman. Rasulullah kata bila kamu tengok mana-mana lelaki pergi semua ke masjid, sembahyang zuhur ada, sembahyang asar ada, sembahyang gharib ada, sembahyang isya ada, sembahyang subuh ada, maka kamu boleh lihat saksi bahawa dia orang mukmin. Jadi bila Rasulullah ayat jelas kepada sahabat hak mai sembahyang jemaah tu mukmin, hak tak mai sembahyang jemaah tu munafik, maka tak ada sahabat yang berani tinggal sembahyang jemaah. Dalilnya disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha
illa munafiqul ma'lumun nifaq. Rasulullah kata Abdul Mas'ud, aku telah buat kajian mengenai majmuk para sahabat Rasulullah. Bila aku kaji, aku dapati tidak ada walaupun seorang. Tak ada walaupun seorang atau seekor buta, tak ada sahabat ni berani tinggal semajmuk di zaman Rasulullah masih hidup, di zaman kami para sahabat. Sebab tadi sebab takut pada munafik. Dan Rasulullah dia kata Abdul Mas'ud, kalau selalu ada juga orang yang berani tinggal semajmuk di zaman Rasulullah masih hidup, di zaman kami para sahabat, itu bukan sahabat tu. Orang yang berani tinggal juga tu di zaman Rasulullah masih hidup, orang lagu tu tak boleh panggil sahabat, itu orang munafik. Orang munafik di mana sahabat pada masa tu, di mana sahabat pada masa tu tahu belaka, kata dia tu munafik. Jadi contoh Saleh kata kalau aku pergi sembahyang Jumaat apa orang kata munafik, gi pun orang kata munafik, tak gi pun orang kata munafik. Dia kata tak payah gi ya. Kalau betul. Kalau orang tak tahu dia ni munafik, contoh Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak munafik. Sebelum daripada dia orang tahu dia ni bapak munafik, dia duduk, dia pergi sembahyang Jumaat, duduk dalam saf pertama belakang Rasulullah. Sebelum daripada dia orang tahu dia ni bapak munafik. Ni bapak munafik dia jemaah semua. Dan kita kena ingat lagi jemaah semua. Hak paling kita kena takut je. Hak kita kena tahu, ada seorang ulama dalam bahasa kita Syafi'iyah bernama Syekh Umairah. Syekh Umairah ni dia sebut lagu mana? Disebut dalam kitab Matan Minhajut Talibin karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata wa yukrahu lirrijal tarkuha ay tarkul jamaah bi ghairi uzri. Imam Nawawi kata dimakruhkan kepada mana-mana lelaki yang mukallaf meninggalkan sembahyang Jumaat dengan tanpa keuzuran. Jadi maksud Imam Nawawi sini maknanya kalau siapa tak pergi sembahyang Jumaat tak dosa. Walaupun dia tinggal sembahyang Jumaat dengan malam. Cuma di sana oleh Jumaat semua ada seorang ulama nama Syekh Umairah, dia ulah balik kata-kata Imam Nawawi. Apa maksud makruh tak mari sembahyang Jumaat dengan tanpa keuzuran? Jadi jelas dalam kitab dalam kitab Qaul Ibnu Umairah, syarah pada kitab Az-Zurari min karangan Syekh Jaludi Al-Mahalli, jelas disebut dia kata maksud makruh di sini ialah siapa-siapa tak pergi sembahyang Jumaat dengan tanpa keuzuran. Dia tinggal tepi sorang, dia tinggal tepi masjid, dia tinggal tepi musalla, dia tinggal tepi balasah. Dia dengar orang beda tak pergi sembahyang Jumaat, kata Syekh Umairah. Sah semaya 5 waktu di rumah seorang-seorang, tapi tak boleh pada satu say boleh Jumaat semua. Dia ramai tak tahu. Dia pakai ayat. Ada ulama balik. Kata Syekh Umairah, siapa-siapa dengar orang bel, dia tak mari sembahyang Jumaat. Duduk tepi sorang, duduk tepi masjid, duduk tepi musalla, duduk tepi balasah. Dia dengar orang bel, tapi dia tak mari sembahyang Jumaat. Tak boleh pada satu say boleh Jumaat semua. Sembahyang di rumah tak apa, sah. Sorang-sorang tapi tak boleh pada satu say boleh ingat Jumaat semua. Maka dengan sebab itulah bila kata tak boleh pada satu say kita kena takut. Kita kena sangat-sangat takut kerana disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu bil amali yaumal qiyamah as-salat. Wa idza salaha saluha sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali." Rasulullah kata sesungguhnya amalan ada hak mula-mula Tuhan akan kira di akhirat kelak semaya dia. Kalau semaya dia tu boleh, dengan sebab tu Tuhan terima lah. Selalu hasairu amali, maka semua amalan Tuhan terima berlaku lamsam, secara otomatik Tuhan terima. Tapi Rasulullah kata wa idza fasadat, kalau semaya dia tak boleh, dengan sebab tu Tuhan tolak, Tuhan reject. Kalau periksa tak pah lagi semua, fasadat sairu amali, maka semua amalan Tuhan reject berlaku. Tak seluruh ayat dia berkata kawin ni sejuta, semanja kawin hidup ni sejuta kawin sedekah, semanja kawin hidup ni 10 kali kawin haji, tak pakai kerja belakang lagi semua. Bila semaya tu reject dengan maksud mati masuk neraka dulu, lepas tu baru masuk syurga. Sebab itulah jemaah semua ulama kata di antara sunnah paling besar bagi Rasulullah ni ialah sembahyang Jumaat. Dalilnya Rasulullah bila hijrah daripada Mekah ke Madinah, bila singgah di Quba Rasulullah buat masjid. Bila sampai di Madinah Rasulullah buat masjid. Ini menjadi dalil bahawa di antara sunnah terbesar Rasulullah sembahyang Jumaat. Dan sebab Rasulullah buat masjid dalam Jumaat semua, bila singgah di Quba dan bila sampai di Madinah, mula sabahnya Rasulullah ayat oleh kerana amalan hak mula-mula Tuhan akan kira di akhirat kelak sembahyang, maka sembahyang ni kena buat cara terbaik. Lagu mana cara terbaik sembahyang Jumaat?
Tu kena faham ahli Jumaat semua. Jadi ahli Jumaat semua ada setakat saya daripada anda pada malam ni. Cuba buat akhir yang nak sebut sikit lagi ahli Jumaat semua. Nak sebut ada sebut sombong tapi ada sebut kembali pengalaman yang ada ahli Jumaat semua. Buka pondok tahfidz repek ni 23 tahun. Ada cerita balik ahli Jumaat semua. Bila ada baca kisah sembahyang Jumaat ni bagaimana sahabat tak berani tinggal sembahyang Jumaat. Bila ada baca kisah bagaimana Rasulullah tak pernah tinggal sembahyang Jumaat. Bagaimana Rasulullah bila sampai di Kuba masjid, bila sampai di Madinah masjid, bila ada baca cerita-cerita lagu dia ahli Jumaat semua, maka anda terfikir apa yang Rasulullah kata munafik, apa sahabat pakat takut tinggal sembahyang Jumaat, apa Rasulullah sampai gitu sekali buat masjid sampai di Kuba sampai di Madinah. Jadi ahli Jumaat semua ada dapati pelajar bermasalah. Pelajar bermasalah suka moting kelah, suka buat perangai di pondok, suka curi, suka merosak ke atas sekolah. Tidak berdisiplin, malah gaji. Bila ada cek tengok, ada dapati sebabnya pelajar dia ahli Jumaat semua tak jaga sembahyang Jumaat. Kalau orang beg dia duduk di asrama lagi. Bila orang beg duduk di asrama lagi. Pendek kata kalau kita tak pergi turut dalam hotel dia tak bagi ahli Jumaat semua. Sorry ya. Kita kena pergi turut sombong dia baru dia bagi. Kalau berharap dia nak bagi sendiri dia tak bagi. 5 waktu dia tak bagi. Dia nak ucap lo ayat je. Pelajar hak parau tu. Baru ada tahu Rusia lagu ni berupanya. Dan ada tengok pelajar hak jauh. Yang berdisiplin, yang bagus akhlaknya ahli Jumaat semua. Anda tengok pelajar ni bila orang bel dia ada di masjid. Bila orang bel dia ada di masjid ahli Jumaat semua. Jadi tak payah kita turut ahli Jumaat semua. Dia bagi selalu sembahyang Jumaat. Jadi ahli Jumaat semua betul lah kita kena ingat apa yang dikata oleh Muhammad Al-Fatih. Seorang Muhammad Al-Fatih ni yang berjaya membuka kota Konstantinopel pada tahun 857 Masihi. 857 Hijrah. Kata Muhammad Al-Fatih ni dia ditambah menjadi khalifah ketika mana berumur 19 tahun dan dia berjaya menakluk Konstantinopel ketika mana berumur 21 tahun. Muda lagi semua. Dia kata bila kita pergi ke masjid, dia kata kita tengok ada anak tak ada anak muda di masjid. Umur 10 tahun tak ada, umur 15 tahun tak ada. Umur 20 tahun tak ada. Ada set tua belakang. Macam kita lalu kita tengok mana ada. Anak-anak kita umur 7 tahun duduk mana, umur 10 tahun duduk mana, umur 15 tahun duduk mana. Duduk di rumah belakang lah. Terlalu mudahnya. Kita tak mari ke masjid ahli Jumaat semua. Jadi ahli Jumaat semua dia kata itu menandakan Islam lemah. Tapi satu masa ahli Jumaat semua bila kita mari ke masjid kita tengok ramai anak muda. Umur 7 tahun ke atas berbayis, umur 15 tahun, 20 tahun ramai di masjid. Itu menandakan Islam itu kuat ahli Jumaat semua. Jadi sebab tu ahli Jumaat semua bila kita nak melahirkan anak soleh menjadi tanggungjawab kita kena pakat bagi masjid. Sebagaimana ada cerita pengalaman hidup anak tadi. Jadi insya-Allah ada harap kepada ahli Jumaat semua kena pakat bagi anak ke masjid. Kenapa? Kerana dengan kita bagi anak ke masjid ni daripada sini kita boleh melahirkan anak soleh. Dan kita kena faham bahawa maksiat yang berlaku dalam masyarakat. Kita tengok masyarakat hari ni buat maksiat tak? Ada isap dada, ada hak minum arak, ada hak zina, macam-macam ahli Jumaat semua. Jadi maksiat-maksiat yang berlaku dalam masyarakat ni sebabnya dilakukan oleh golongan munafik. Orang mukmin dia tak maksiat, orang munafik buat maksiat. Sebab apa? Sebab Quran sebut al-munafiqun wal-munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Allah Taala sebut orang munafik lelaki, orang munafik perempuan perangai sebelum jadi mereka akan sokong orang munafik juga. Mereka suruh orang buat maksiat, mereka sekat buat benda-benda. Jadi hadis ayat Quran ni jelas royak, maknanya orang munafik ni perangai sebelum jadi dia buat maksiat. Sekat orang buat benda-benda. Dia orang mukmin ni perangai dia mencegah maksiat, menjuruh kepada kebaikan. Al-Quran menyebutkan al-mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah Taala sebut orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan perangai sebelum jadi mereka akan sokong orang mukmin juga. Mereka menjuruh orang buat benda-benda, mereka sekat orang buat maksiat. Jadi ahli Jumaat semua oleh kerana itulah ahli Jumaat semua kita kena ubah masyarakat kita ni biar majoriti je mukmin, biar minoriti je munafik.
barulah kita boleh menghapuskan maksiat, gejala sosial dalam masyarakat. Kerana masyarakat ni gabung dengan keluarga. Masyarakat ni gabung dengan keluarga aku, keluarga Doloh, keluarga Saleh, keluarga Mamak, keluarga Lepo, keluarga awak. Jadi daripada keluarga ni jadi masyarakat. Jadi punduh masyarakat kerana punduh keluarga. Jadi cara kita nak baiki keluarga, nak baiki masyarakat jadi boleh, kena baiki keluarga. Lagu mana caranya? Baik sebaik. Sebab itulah Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti sebut dalam kitab Fiqh Sirah, Rasulullah nak buat sebuah negara Islam pertama di Madinah. Rasulullah buat masjid dulu. Maknanya jadi buat sebuah nak buat negara Islam ni kena majoriti masyarakat mukmin, majoriti yang munafik boleh buat dengan baru boleh buat negara Islam. Jadi kalau majoriti munafik, majoriti mukmin tak boleh buat negara Islam lagi buat semua. Kita nak buat ada hudud iskat. Dia tak boleh. Ali jemaah semua. Jadi ali jemaah semua, maka oleh kerana Rasulullah buat masjid bila sampai di Madinah, sampai di Kuba dia buat masjid. Sebab apa? Sebab dia nak buat masyarakat biar majoriti jadi mukmin, majoriti munafik. Jadi begitulah juga kita ali jemaah semua. Kalau kita nak buat sebuah negara Islam, kita kena baiki masyarakat. Biar majoriti mukmin, majoriti munafik melalui sebaik jemaah. Jadi kata Syekh Rashid Ridha ada buat pada Syekh Muhammad Abduh, aqim daulatan islamiyatan fi nufusikum takum fi ardikum. Tegakkan negara Islam dalam diri kamu dahulu, nescaya dia akan tegak dalam negara kamu. Maksudnya kalau kita nak buat sebuah negara Islam, maka kita kena istiqamah, konsisten sebagai jemaah. Bila kita konsisten istiqamah sebagai jemaah, maka seolah-olah kita telah tegak negara Islam dalam diri kita, maka secara automatik dia akan tegak dalam negara kita. Jadi setakat saya daripada anda pada balai dia jemaah semua. Jadi sebelum daripada anda bunuh diri anda jemaah semua, seperti biasa anda pergi ke mana pada buat kuliah, anda ke buat jualan buku untuk pada anda. Jadi sama-sama berbeza untuk beli buku, ada di belakang sana. Dan buku-buku dalam jemaah semua macam biasa boleh ambil dulu. Boleh ambil dulu, bayar kemudian, boleh bayar asuran jemaah semua. Jadi setakat saya daripada anda pada balai, aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wassabi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ma'al walidina wa 'al jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ulama'ina amin. Allahumma ij'alna minal salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.